Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiram bin Anwar dari Universiti Teknologi Marah, Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Hari ini saya akan membuat satu laporan pembentangan untuk subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Tajuk laporan pembentangan yang akan saya lakukan adalah mengenai pandangan Islam terhadap ideologi, liberalisme dan pluralisme. Saya akan mulakan dengan pengenalan, iaitu mengenai latar belakang kajian atau penyataan masalah. Okey, berdasarkan topik ini, tajuk ni, penyebaran ajaran atau fahaman liberalisme dan pluralisme adalah fahaman yang bertentangan serta menyeleweng daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Fahaman ini sudah sekian lama berkembang dan juga aktif di Malaysia, dan kesan daripada penyebaran fahaman yang berluasa ini menyebabkan wujud pelbagai percayaan ataupun fahaman di dalam Malaysia ini. Pada tahun 2006, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan memutuskan fahaman liberalisme adalah satu ajaran yang sesat serta menyeleweng daripada syariat agama Islam. Dengan teknologi yang semakin canggih dan perkembangan internet seperti penggunaan aplikasi dan akses laman sesawang tanpa had, malah juga tanpa dipantau, fenomena penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme semakin mudah dan juga semakin berkembang. Dari mula kejutan internet sehinggalah ciptaan aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook telah menjadi medium komunikasi serta medium untuk memperoleh pelbagai maklumat adalah menjadi faktor utama fahaman ini merebak dengan mudah di dalam masyarakat Malaysia. Kesan penyebaran fahaman ini mengakibatkan masyarakat Islam di Malaysia mula menjauhkan diri daripada ilmuwan Islam yang sebenar, dibantu dengan akses kecanggihan teknologi yang pelbagai serta jurang telekomunikasi yang semakin canggih dan serta semakin rapat. Kerana internet, masyarakat kini mengabaikan serta mampu untuk membebaskan diri daripada sumber keaslian atau ajaran Islam yang sebenar. Sebagai contoh, daripada memilih ilmu ataupun seperti menuntut dengan cara ilmuwan agama yang betul dengan berguru, kebanyakannya golongan seperti golongan muda ataupun golongan remaja lebih menggunakan internet untuk sebagai panduan atau mencari ilmu. Dan fahaman liberalisme dan pluralisme ini berusaha sedaya upaya untuk menyebarkan fahaman mereka. Malah pendekatan yang kerap dilakukan adalah melalui psikologi dan menggunakan bergabung dan menggunakan teknologi seperti media sosial untuk mempengaruhi masyarakat Islam. Lebih-lebih lagi pada golongan remaja, golongan muda, malah golongan dewasa juga terpengaruh. Kepentingan kajian laporan ini adalah untuk membincangkan betapa kritikalnya sebaran fahaman liberalisme dan pluralisme. Yang pertama, bahayanya ancaman fahaman tersebut, yang mana kita tidak boleh dipandang ringan, kerana golongan muda, terutamanya para remaja, malah golongan dewasa juga mudah terikut serta terpengaruh dengan apa yang dilihat dan didengar melalui media sosial. Golongan fahaman ini akan menggunakan medium media sosial sebagai saluran utama untuk mendidik, membentuk serta mempengaruhi minda para remaja, malah golongan dewasa juga turut terpengaruh.
dengan fahaman liberalisme dan pluralisme. Bagi pendapat saya, kerajaan perlu memantau media sosial yang wujud di Malaysia ini, yang telah digunakan, yang kerap digunakan oleh masyarakat Malaysia. Malah kerajaan Malaysia perlu meneliti, mengawasi serta mengawal aktiviti golongan fahaman liberalisme dan pluralisme daripada bertindak melampaui batas atau melanggar norma sesebuah negara, kesejahteraan negara serta keamanan negara. Kedua adalah untuk memelihara dan memperkukuhkan Islam dalam masyarakat Malaysia, dalam perubahan sosial dan juga dalam kemajuan negara. Fahaman liberalisme dan pluralisme mampu mendatangkan kesan terhadap minda serta kehidupan para pengamalnya. Kedua-dua fahaman tersebut adalah seperti penyakit yang boleh merosakkan keimanan sehingga boleh melumpuhkan keyakinan akidah seorang Muslim dalam masyarakat Islam. Oleh itu, masyarakat Islam amatlah perlu untuk mendalami serta memahami ilmu berkaitan agama Islam yang sebenar, atau lebih seeloknya menuntut ataupun menuntut ilmu dengan berguru, yang maupun dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada, tetapi untuk memahami perlu secara berguru, ya. Ini dengan caranya ataupun berguru, dengan cara ini ilmu Islam ataupun dapat diperkukuhkan yang dengan baik, ya. Masyarakat Islam juga perlu melakukan perubahan cara berfikir untuk bersaing dan mencapai kemajuan dalam pelbagai aspek kehidupan. Cara pendidikan Islam juga perlu dijadikan lebih berkesan ataupun perlu melakukan perubahan, tetapi ini tidak bermakna harus mengetepikan ajaran Islam yang asal dan benar untuk mencapai matlamat tersebut. Ketiga adalah untuk memelihara keamanan masyarakat negara. Seperti yang kita tahu, dalam negara Malaysia ni terdapat Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan yang digubal dengan mengambil langkah untuk pencegahan dan elemen kawalan yang dirasakan perlu. Terdapat juga penerapan elemen agama Islam sebagai agama yang mesti dihormati dan disanjung dalam setiap urusan pemerintahan. Walau bagaimanapun masih dari segi penerimaan serta pemahaman, setiap kaum yang lain amat penting bagi memastikan kestabilan politik serta keharmonian negara. Untuk mencapai keharmonian negara bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan, memandangkan ia merupakan satu cabaran yang besar yang perlu ditangani oleh kerajaan bagi menyatukan kaum di Malaysia ni yang mempunyai berbeza budaya, fahaman serta agama untuk menjadikan satu masyarakat yang harmoni. Seterusnya saya akan memperbincangkan atau membentangkan mengenai definisi liberalisme agama. Liberalisme agama adalah orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi dalam segi pemikirannya terdapat liberal ataupun kebebasan. Liberal berasal dari perkataan Latin iaitu liber, bermaksud kebebasan. So Islam liberal ini secara umumnya merujuk kepada orang yang menghormati pelbagai kepercayaan, secara terbuka menerima serta menyokong nilai progresif seperti demokrasi, keserataan jantina, hak asasi manusia serta LGBT,
malah juga menyokong hak wanita serta perkahwinan antara agama dan juga kebebasan bersuara. Seterusnya adalah definisi mengenai pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan fahaman yang mana di mana seseorang yakin bahawa agama Islam adalah sama dengan agama yang lain dan tidak ada satu agama pun yang boleh mengaku agamanya lebih benar daripada agama yang lain. Maksudnya penerimaan konsep yang luas untuk agama yang berbeza-beza, menganggap bahawa tiada agama yang tunggal atau eksklusif untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran atau sekurang-kurangnya terdapat kebenaran atau nilai yang benar dalam agama lain. Itu adalah konsep untuk pluralisme agama. Dia juga menekankan atau mengenai kebenaran wujud dalam lebih daripada satu agama, dengan menekankan aspek yang diterima oleh agama tersebut. Malah juga mereka menggalakkan kerjasama dan perbualan antara agama yang berbeza untuk mendalami persefahaman agama secara terbuka. Hai, saya Nur Atika binti Muhammad Faizun yang ber-IDkan 2022701201 ingin membentangkan tajuk mengenai liberalisme dan pluralisme. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai 3 perkara. Yang pertama adalah mengenai kajian bagaimana liberalisme dan pluralisme berlaku. Yang kedua adalah mengenai punca pemikiran kedua ajaran semakin berkembang. Dan akhir sekali adalah mengenai kesan terhadap Islam di Malaysia. Tajuk yang pertama adalah mengenai kajian bagaimana liberalisme dan pluralisme berlaku. Yang pertama adalah melalui penghasilan hadis secara elektronik. Penghasilan hadis secara elektronik telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia dalam menentukan kesahihan hadis. Hadis tersebut juga telah dibukukan dan dijadikan dalam bentuk PDF, artikel dan telah dimuat naikkan ke dalam media sosial. Yang kedua adalah disebabkan oleh pengaruh ajaran barat. Terdapat juga sarjana yang belajar di luar negara yang terpengaruh dengan fahaman pluralisme agama. Selepas mereka menamatkan pengajian dan pulang ke tanah air, mereka berusaha untuk menyebarkan fahaman pluralisme agama ke dalam masyarakat. Seterusnya, Projek Dialog juga telah melahirkan beberapa program pluralisme agama seperti lawatan rumah ibadat, forum dan kempen kemanusiaan. Program yang telah dijalankan berjaya membangkit minat penyertaan di beberapa masyarakat Islam. Yang ketiga pula adalah disebabkan kecetikan iman seseorang individu. Individu yang cetek imannya menunjukkan bahawa individu tersebut tidak mempercayai dan kurang keyakinan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Individu ini telah mengenepikan soal dosa, pahala dan juga mengenepikan ajaran Al-Quran dan hadis serta tidak mempercayai perintah Allah SWT sehingga menyalahkan takdir apabila mereka ditimpa sebarang musibah. Dengan kurangnya iman dalam roh insan, maka individu ini cenderung untuk bertindak mengikut hawa nafsu dan kehendak sendiri, serta mengabaikan hal-hal keimanan yang telah menyebabkan kemungkaran Allah dan Rasul. Oleh hal yang sedemikian, individu akan melakukan apa sahaja untuk kepuasan hati mereka meskipun bertentangan dengan fitrah manusia. Antara contohnya adalah perbuatan homoseksual. Tajuk yang kedua adalah mengenai punca pemikiran kedua ajaran semakin berkembang. Yang pertama adalah disebabkan oleh tiada sistem perundangan yang kukuh. Di Malaysia, tiada sistem nilai undang-undang dan akhlak yang boleh memaksa golongan ini untuk mematuhi termasuklah agama, mitos
dan sistem kepercayaan yang dibawa dalam konteks budaya. Disebabkan oleh sistem yang berpegang kepada prinsip falsafah kebebasan dan keterbukaan dalam semua aspek kehidupan, telah menyebabkan golongan ini kekal bebas dan mulai pesat bagi menentukan sistem nilai yang terbaik untuk diri mereka dengan menggunakan akal sebagai pertimbangan. Yang kedua adalah disebabkan oleh isu ini dipandang enteng oleh sesetengah institusi kerajaan. Topik ini tidak dipandang serius oleh sesetengah institusi juga merupakan sebab utama pemikiran ini semakin berkembang. Sebagai contohnya, Malaysia telah mengadakan sambutan kongsi raya iaitu menyambut perayaan agama secara bersama-sama di antara agama-agama di Malaysia. Antara agama yang terlibat ialah Islam, Hindu, Cina dan juga Kristian. Meskipun mereka telah ditegur oleh mufti dan para ulama dalam Muzakarah Ulama tahun 2006 di Perak sebagai bertentangan dengan Islam, namun golongan Islam liberal telah menolak pandangan mufti dan ulama tersebut. Dan mereka juga telah memanggil mereka ini sebagai jumud, ketinggalan zaman dan juga berpemikiran tertutup. Yang ketiga pula adalah disebabkan oleh ideologi berpaksikan individualisme menghasilkan sikap pentingkan diri sendiri. Individualisme merujuk kepada ideologi yang sama seperti liberalisme, di mana individu mendasarkan semua tindakan, pemikiran dan kewujudan mereka pada kehendak dan keperluan mereka sendiri. Ego mereka secara automatik menjadi asas kewujudan mereka dengan sendirinya. Secara semula jadinya, ideologi yang berpaksikan individualisme akan menghasilkan tingkah laku yang mementingkan diri sendiri. Kelaziman individualisme telah menyebabkan orang percaya bahawa mereka adalah suci. Disebabkan perkara ini, mereka secara beransur-ansur hilang rasa tanggungjawab dan perkhidmatan kepada masyarakat sekeliling. Apabila kemudaratan fizikal dan kepentingan diri menjadi pembatas antara hak dan batil, kepentingan masyarakat yang sering memerlukan pengorbanan diri dan kadang-kala akan merugikan orang lain dan juga mudah diketepikan. Dan tajuk yang terakhir ialah mengenai kesan terhadap Islam di Malaysia. Yang pertama adalah kesan terhadap individu, ialah akidahnya akan beransur-ansur berubah. Akidah juga telah didefinisikan sebagai kepercayaan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 63-84, menurut Islam, akidah bermaksud umat Islam berpegang teguh kepada Allah SWT. Manakala menurut Prof. Madya Dr. Adnan Abdul Rashid, umat Islam terjalin dengan ikatan yang disebut sebagai murtabit, iaitu akidah yang teguh dan kuat. Apabila seseorang Muslim dan Muslimin telah terpesong akidahnya, maka jati diri agamanya akan runtuh. Hal ini juga akan menjerumus keruntuhan iman dan mengakibatkan seseorang itu murtad, iaitu terkeluar daripada agama Islam. Menurut Islam, akhlak hendaklah berlandaskan keimanan seseorang. Dan pada era globalisasi ini, umat Islam telah menyedari bahawa mereka mempunyai banyak kelemahan yang perlu diatasi demi mengukuhkan akidah dan iman seseorang. Namun tidak banyak usaha yang dilakukan bagi membateras kepercayaan yang boleh menyeleweng daripada agama Islam. Ini berlaku disebabkan hadirnya pihak-pihak atasan yang mengambil mudah isu ini serta mengabaikannya. Dan yang kedua adalah kesannya terhadap masyarakat. Kesannya terhadap masyarakat akan berlakunya perpecahan masyarakat yang harmoni. Kepercayaan ini juga boleh menjejaskan keutuhan masyarakat yang beragama. Dengan kata lain, kepercayaan ini boleh memecah belahkan masyarakat yang harmoni. Kewujudan pluralisme mewujudkan krisis antara keduanya. Masyarakat yang berpegang kepada fahaman agama masyarakat akan mula membahaskan fahaman pluralisme itu sendiri. Jika ada dua fahaman yang berbeza,
ia tidak akan diterima dan akan berlaku perbalahan serta pergaduhan. Malah, pertumpahan darah juga boleh berlaku walaupun antara dua pendapat yang berbeza. Perpecahan dan konflik antara masyarakatnya membawa kepada kemunculan masyarakat sejagat. Lebih-lebih lagi, konsep purisme tanpa kefahaman yang tetap dan hanya menggunakan fahaman agama yang berbeza juga boleh menghancurkan sistem kekeluargaan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Asikin binti Mat Ayub. Nombor metrik 2022689588. Secara keseluruhannya, menerusi kajian ini mendapati bahawa ancaman pemikiran aliran Islam liberal perlu diberi perhatian oleh semua pihak demi memastikan kelangsungan ajaran Islam yang sebenar tidak dikelirukan. Pendedahan mengenai penyelewengan aliran pemikiran Islam liberal perlu diperluaskan untuk memaklumkan kepada masyarakat Islam agar tidak terjebak dengan isu-isu yang diketengahkan. Pendedahan dan huraian yang jelas perlu dihadapkan kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksudkan dengan aliran pemikiran Islam liberal dan bahayanya fahaman tersebut terhadap akidah umat Islam. Aliran pemikiran yang membicarakan soal agama dengan berpaksikan akal serta mengelirukan dalam berhujah mampu memberikan bahaya yang besar kepada umat Islam dengan isu-isu yang diperjuangkan sehingga dianggap itulah ajaran Islam yang sebenar disebabkan sumber yang mereka gunakan dari Al-Quran dan hadis. Isu-isu yang dikemukakan kepada masyarakat Islam kini sebenarnya telah lama diperjuangkan oleh aliran orientalis barat. Namun kini dibawa oleh aliran pemikiran Islam liberal dengan membungkus kembali barang lama dengan bungkusan baru. Nampak menarik tetapi isinya tetap sama melalui orang Islam sendiri yang telah terdidik dengan corak pemikiran liberal. Sedikit mengenai konsep, berselindung di bawah konsep pemikiran liberal dalam membicarakan soal keagamaan berkemungkinan besar untuk mengelirukan umat Islam. Ancaman yang melanda melalui serangan aliran pemikiran Islam liberal tidak ubah seperti masyarakat jahiliah moden yang ingin memisahkan manusia daripada ajaran sebenar Islam. Semua pihak perlu berganding tenaga dan usaha ke arah pemurnian akidah daripada anasir-anasir yang bertentangan dengan agama Islam demi kepentingan pembangunan insan sebagai usaha membentuk sebuah masyarakat bertamadun yang memiliki nilai-nilai agama yang tinggi. Bagi langkah dan cadangan, umat Islam perlu faham bahawa liberal adalah satu bentuk fahaman yang sama sekali tidak dapat dipisahkan daripada sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi lahir dari akidah sekulisme, sebuah idea yang mana manusia ingin hidup bebas tanpa terikat dengan agama. Daripada akidah yang mendewakan kebebasan, inilah lahirnya pelbagai bentuk kebebasan yang menjadi tonggak kepada demokrasi. Maka demokrasi dan liberalisme mustahil dapat dipisahkan, apalagi demokrasi menjadi penjaga serta pengemban idea liberalisme, sehingga tidak mungkin untuk memisahkan salah satu daripada keduanya. Di sini umat Islam perlu meletakkan kefahaman dan tindakan yang benar jika ingin menghapuskan liberalisme dan pluralisme. Produk kufur ini tidak akan terhapus selagi mana kilang yang mewujudkannya terus beroperasi, menjadikan liberalisme dan pluralisme sebagai sasaran serangan pada umumnya kelihatan bagus. Namun jika kilangnya terus dibiarkan tanpa diserang bertubi-tubi sehingga hancur, maka sudah pasti serangan ke atas liberalisme dan pluralisme akan menemui kegagalan. Selain merupakan tindakan yang sia-sia,
Justru haram untuk umat Islam mengambil demokrasi, menetapkannya dan menyebarluaskannya. Satu-satunya pengganti kepada sistem demokrasi adalah sistem khilafah, yang mana kewujudan khilafah ar-Rashidah untuk kalian kedua sudah pun dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya perlu berusaha untuk merealisasikannya. Antara benteng kukuh yang lain dalam mendapati cabaran ini adalah pertahanan ilmu yang diperkuatkan dengan benteng akidah. Justru umat Islam wajib mendalami ilmu berkaitan asas-asas agama ditambah dengan ilmu yang memperkenalkan syubhah-syubhah musuh Islam. Maka dengan kelengkapan ilmu ini, masyarakat Islam tidak akan mudah dimomohkan dengan ideologi sesat yang boleh menghakis keimanan dan merosakkan akidah. Sekian, terima kasih.